warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala bagi kita pada pagi ini. Allah Taala jadikan kita di kalangan mereka yang hadir dalam majlis mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 Jamadil Awal, hanya lagi 2 bulan bertemu bulan Rejab insya-Allah, dan 2 bulan kemudian kita bertemu bulan Ramadan insya-Allah. 4 bulan genap daripada hari ini kita semua telah menikmati Ramadan insya-Allah. Ya Allahumma amin. Okey, kita sambung lagi pengajian kita. InsyaAllah kita sampai pada bab yang ke-29, bab ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian yang lepas kita dah baca tentang apa yang nak dibacakan, apa yang Rasulullah SAW biasa baca sebelum dan selepas makan, ataupun apa perbuatan-perbuatan yang biasa lakukan sebelum dan selepas makan. Dan khususnya kita bincangkan tentang bacaan basmalah sebelum daripada makan, tentang dapatkan keberkatan dan sebagainya. Itu kita dah lepas dah. Kemudiannya kita juga hari itu dah bincang, sebelum daripada itu lagi kita dah bincang tentang lauk pauk Nabi SAW. Jadi maknanya apa yang dimakan sudah. Kemudiannya sebelum selepas makan apa nak buat sudah. Maka selepas daripada itu cerita pasal cawan pula. Lepas ni kita akan cerita pula tentang buah-buahan. Sebab buah-buahan ni dia tak masuk dalam bab makanan yang makanan ruji tu. Kemudiannya akan bincang pula tentang minuman. Jadi ni cerita tentang cawan dulu, belum cerita tentang minum. Cara minum, macam mana minum, itu nanti. Sekarang ni cerita tentang cawan dulu. Dan cawan dalam disebutkan di sini, dalam bahasa Arabnya disebutkan qadah. Qadah itu cawan. Jadi negeri Kedah, negeri cawan. Dan itulah. Jadi asalnya memang begitu. Dan macam mana? Qadah. Memang negeri Kedah pun kalau tu dia ikut Jawi, Arab, memang tulis ejaan begitu. Qaf, dal dan juga ha. Pasal kawan-kawan bila
dia letak nama dia Al-Qadahi. Bila pergi negeri Arab, kadang-kadang kawan-kawan tanya juga, kenapa kau kuat minum air ke apa? Kenapa kau letak nama kau Al-Qadahi? Ataupun bapak kau tokai cawan ke? Dia tak tahu kata ada wilayah dekat Malaysia ni namanya Qadah. Jadi Al-Qadah, Qadah itu maksudnya cawan ataupun yang diminum padanya, sama ada kecil atau besar namanya qadah. Sama ada bekas minum tu kecil ataupun bekas minum tu besar, maka dia dipanggil sebagai qadah. Dan pluralnya adalah aqdah. Aqdah itu pluralnya. Dan seperti perkara-perkara yang lain, Nabi SAW juga ada nama bagi perkara-perkara yang baginda miliki. Macam kita belajar sebelum ni, Nabi punya baju ada nama, Nabi punya serban ada nama, pedang Nabi ada nama, binatang tunggangan Nabi pun ada nama. Jadi macam tu jugalah dengan cawan. Cawan Nabi pun ada nama. Okay. Ada cawan Nabi SAW namanya Rayyan. Rayyan sebab kita faham Rayyan ini asal maksud dia adalah minum tu sampai kenyang, sampai puas. Itu maksud Rayyan. Puas. Puas minumnya. Jadi dia panggil Rayyan. Jadi cawan tu dipanggil sebagai Rayyan, mengambil sempena itulah supaya mudah-mudahan bila minum daripadanya akan puaslah minumnya. Ada juga cawan Nabi yang lain namanya Mughith. Mughith ni yang memberi minum, yang memberi curahan air. Mughith. Dan banyak lagi lah cawan-cawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita baca dulu hadis yang pertama. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Husain bin Aswad Al-Baghdadi, haddatsana Amr bin Muhammad, haddatsana Isa bin Tahman an Thabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidhan mudabbaba bihadid faqala ya Thabit hadha qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sabit beliau berkata, Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami satu cawan. Cawan ini cawan khashab. Khashab maksudnya kayu. Ghalidha. Ghalidh sifatnya tebal dan mudabbaba. Mudabbab diikat ataupun ditampal bihadid dengan besi. Lalu beliau berkata, beliau ni Sayyidina Anas berkata, ya Thabit, wahai Thabit, hadza qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah cawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengajaran yang kita dapat dekat sini? Pertamanya, Sayyidina Anas simpan cawan Nabi. Seperti mana banyak lagi perkara-perkara yang ada kaitan dengan Nabi, beliau simpan. Ini kita kata mengambil berkat daripada peninggalan Nabi SAW. Dan Sayyidina Anas pula keluarkan, tunjuk pada sahabat ataupun generasi yang berikutnya. Keluarkan, tunjuk pada generasi berikutnya. Dia mengambil keberkatan daripada Nabi SAW. Dan juga nak menunjukkan supaya dapatlah diikuti akhlak Nabi SAW. Kemudiannya bila disebutkan tentang ditampal ataupun ada diikat kat situ tu, menunjukkan bahawasanya cawan itu telah mula pecah. Jadi ulama berbeza pandangan. Cawan itu dia pecah itu daripada zaman Nabi ataupun selepas daripada kewafatan Nabi. Sebahagian kata kemungkinan besar dia dah memang pecah tu zaman Nabi, dan Nabi yang tampal dengan besi. Cawan kayu kan, cawan kayu ni memang begitulah. Kadang-kadang dia ada retak, kadang-kadang dia ada kayu tu dia ada macam terkopik sikit kan kayu kan. Jadi ada lubang sikit kan. Jadi dia tampal.
Jadi daripada zaman Nabi SAW lagi dah dibuat begitu. Ada yang kata Sayyidina Anas yang buat. Tak mustahil Sayyidina Anas yang buat. Sebab apa? Sebab bila dah lama nak jaga kan, nak jaga cawan ni sebab cawan Nabi. Jadi sebab usaha untuk pemeliharaan cawan tu, maka ditampallah dengan besi oleh Sayyidina Anas. Dan memang pun sebenarnya disebutkan oleh para ulama, maksudnya daripada hadis ini pengajarannya, barang yang kita ada ni, selagi mana kita boleh repair, jangan terus buang. Jangan rosak dah, buang je lah. Rosak, buang je lah. Selagi mana boleh repair. Jadi cawan tadi tu dia dah berlubang, dah pecah, maka ditampal dengan besi. Ada cara untuk repair, maka repair lah. Kalaulah repair tu memang reasonable lagi lah, harganya masih okey. Barang zaman sekarang banyaknya repair lagi mahal dia beli baru. Zaman kita sekarang kan dia dah berubah. Kalau dulu barang-barang memang tahan lama, dan kos untuk nak repair pun lebih murah daripada beli barang baru. Jadi tengok keadaan lah macam mana kan, kena pandai lah. Tapi memang konsep asalnya adalah menjaga apa yang memberi manfaat dan memperbaikinya adalah satu perkara yang memang digalakkan dalam Islam berdasarkan kepada hadis ini. Kemudiannya cawan ini, Sayyidina Anas bila meninggal dunia dapat dekat anak dia. Anak dia nama Nadar bin Anas. Kemudiannya Nadar bin Anas ini jual cawan itu dengan harga 800,000 dirham. Sebab apa? Sebab apa dapat jual macam tu? Sebab Nabi kan, cawan Nabi. Memang orang berebut lah. Nilai dia sangat tinggi. Dia bukan sekadar collector's item je macam orang hari ni. Ya. Collector's item ni memang harganya mahal, tapi tak ada nilai berkat pun. Tak ada nilai berkat. Orang bukan Islam bukan dah percaya benda-benda macam ni. Ada seorang saudara saya tu, dia ada kereta Honda lama yang pernah dinaiki oleh Bun Siu. Bun Siu ni tokey Cina yang bawa Honda tu lah kan. Jadi Honda semua nama Bun Siu. Bun Siu mati lama dah. Tapi dia pernah naik kereta tu, Honda lama, Honda buruk sangat. Ya, sekali tokey Cina besar datang nak beli kereta tu. Sebab dia kata ada kereta ni. Sebab Bun Siu pernah duduk situ, pernah naik kereta tu. Jadi ni orang, kalau orang Cina dia dipanggil ya. Tapi dia punya tu semua ada kaitan dengan duit. Sebab Tuhan dia duit kan, bagi dia duit je, semuanya duit. Jadi semuanya berkaitan dengan harta. Tapi kita dalam Islam, kita bukan fikir duit, kita nak barakah. Barakah daripada Allah, cucuran rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi bila kita dapat dah, kalau kita dapat dah cawan Nabi SAW, memang tak jual lah kita. Orang nak beli dengan harga berapa juta pun kan, tak boleh jual lah, rugilah jual. Habis kenapa Sayyidina Nadar bin Anas jual? Ialah mungkin dia memerlukan duit waktu tu, terpaksa, maka dijual lah. Bahkan Imam Al-Bukhari sebut beliau nampak cawan itu di Basrah. Maksudnya sampai ke Basrah, dibawa sampai ke Basrah. Dan Imam Nawawi sendiri sebut beliau telah minum air daripada cawan tersebut. Ini kita cerita keberkatan daripada kesan Nabi SAW. Jadi bukan seperti mana yang setengah Wahabi tolak terus berkat ni. Dia berkat daripada kesan peninggalan Nabi SAW. Sampai Imam Bukhari sendiri pun ambil. Imam Bukhari minum daripada cawan yang pernah diminum oleh Nabi SAW. Okey. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Amr bin Asim anba'ana Hammad bin Salamah anba'ana Humaid wa Thabit an Anas qala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadzal qadah asy-syarab kullah al-ma'a wan-nabidha wal-'asala wal-laban. Sayyidina Anas berkata, aku telah
menuang untuk Nabi SAW. Dengan cawan ini pelbagai minuman semuanya sekali, sama ada minuman itu berbentuk air ataupun nabis ataupun madu ataupun susu, semuanya dituang pada cawan yang sama. Itu maksudnya. Dan nabis diterangkan kat sini adalah kurma yang diperah dengan air, dibiarkan semalaman dan besoknya diminum. Itu dipanggil sebagai nabi. Dia jangan diperah lebih lama lagi. Lebih lama dia akan jadi arak. Nah, dia arak. Ini sebelum jadi arak. Nah, dia baru diperah, minum, memang elok, memang bagus. Orang sekarang ni panggil apa? Detox. Betul kan? Detox tu kan dia simpan juga begitu kan? Apa, kadang-kadang pakai buah limau lah, kadang apalah kan? Disimpan semalaman, besok baru minum kan? Macam tu. Jadi Nabi SAW biasa guna kurma. Dan kurma diletakkan, dibiarkan semalaman dalam air tu, lepas tu besok diminum air tu. Jadi bagi Nabi, dan memang itu minuman antara minuman yang berkhasiat. Okey, jadi balik pada cerita tadi, pengajaran daripada hadis yang ini sebenarnya adalah satu, tawaduknya Nabi SAW. Artinya Nabi tak adalah minta, kalau nak minum air ni cawan dia lain, minum air ni cawan yang lain. Sayyidina Anas ni kan khadam. Jadi Sayyidina Anas kalau diminta, Sayyidina Anas akan buat. Kalau Nabi kata okey cawan lain, akan buat cawan lain. Tapi Sayyidina Anas gunakan cawan yang sama pada semua jenis minuman Nabi SAW. Menunjukkan tawaduknya baginda. Kita kan bila kita makan dekat meja tu sendiri pun kadang-kadang dia ada etika pemakanan kan. Jadi pemakanan punya etika tu kan cawannya lain, gelasnya lain. Itu baru kita orang biasa-biasa. Bayangkan kalau orang yang VIP, bayangkan kalau seorang raja, bagi macam-macam. Jenis cawannya kan pelbagai-bagai, betul-betul jenis, macam-macam air dia. Lain cawannya, lain air, lain cawannya. Bahkan kalau tempat kita ni pun kalau negara Arab contohnya, lebih-lebih lagi orang Arab, dia kalau minum cawan, kopi dengan teh tu kan cawannya berbeza. Jadi kalaulah dituangkan kopi dekat cawan teh, ataupun teh dituangkan di cawan kopi, dia akan jadi air. Dia akan jadi apa ni? Ada pula cawan kopi kalau tak teh. Dia jadi begitu. Ada pula cawan teh kalau tak kopi. Kan lain. Cawan dia ada satu yang macam, dia gelas kecil tu, yang tinggi tu kan, yang tinggi tu. Lepas tu dia ada satu lagi cawan yang rendah sikit daripada ni kan. So dia lain, satu untuk teh, satu untuk kopi contohnya. Jadi maknanya berbeza-beza. Dan kita pun kadang-kadang sebahagian kita dia memilih, sebahagian daripada kita memilih. Ada orang dia tak boleh kalau letak cawan, letak air kosong, letak dalam cawan ni, dia akan kata tak kena. Dia kata kalau air kosong tu kena letak dalam gelas duk sinar tu. Jangan letak dalam macam ni. Ini kopi tak apalah, dia cakap. Saya ingat ustaz dapat kopi. Ini bukan kopi kan? Air kosong. Bismillah. Betul air kosong. Bukan laici ke apa ke? Kalau pokok laici kan. Kan saya dah salah pula. Okay. Jadi ni air kosong. Letak dalam ni. Maksudnya kita sebenarnya tak kisah. Saya memang tak kisah, tak ada masalah. Tapi ada setengah orang dia kisah ni. Ini big deal. Lagi-lagi kalau anak hidang, kadang mak bapak tegur, hidang pada tetamu. Hidang pada tetamu. Kadang mak bapak tegur, ni apa ni hidang pada tetamu, letak air kosong dekat dalam cawan macam ni. Contohnya kan, dia tegur. Ini maknanya Abang Nasir tak tegur lah ni. Hanya tak kisahlah kan. Tapi Abang Nasir pakai air kosong tu, kopi tu ada sudu. Tak aci betul. Okey. Kadang-kadang sudu je ada. Okey. Macam. Okey, jadinya dan ceritanya memang itu tawaduknya Nabi.
tawaduknya Nabi SAW. Dan mengajar kita supaya dalam bab benda duniawi ni jangan cerewet sangat dah. Itu satu lagi pengajaran dia. Jangan cerewet sangat. Bab duniawi ni jangan protokol sangat lah. Kita ringan-ringankan je lah benda macam tu. Dia masalah orang kita yang salah lah, bukan kita. Sebahagian kita, dia bila bab duniawi itulah yang dia teliti sangat. Bab akhirat, bab agama dia boleh kira halal. Kira asal boleh aja. Semayang asal boleh aja. Tapi dalam bab duniawi, teliti betul dia. Bab Quran, tajwid tak peduli, tak pernah nak belajar. Leceh lah. Terlampau detail sangat dia kata. Tapi bila dalam bab duniawi, Allah jaga sangat-sangat segala protokolnya. Cara agama sepatutnya dalam bab macam ni lah yang kita boleh. Tak ada apa lah. Sama juga, minum airnya sama juga, masuk ke dalam mulut juga. Pakailah cawan apa pun, masuk ke mulut juga. Bukannya pakai cawan ni tak masuk. Kalau kopi pakai cawan ni, kalau air kosong pakai cawan ni tak jadi. Tuang-tuang tak jatuh, kan? Lainlah. Dia masuk juga ke mulut. Jadi tak payah nak terlalu detail dalam bab macam ni. Jangan terlalu diberat-beratkan. Adalah sebahagian yang dia tegur kalau tak ada alas. Itu mungkin dari sudut lain. Mungkin dia fikir dari sudut takut kesan basah tu atas meja tu mungkin merosakkan meja. Itu okey lah untuk menjaga, kan? Itu bukan protokol, tapi dia lebih kepada nak menjaga, bagi bersih. Itu okey, nak jaga kebersihan okey. Kalau nak menjaga kebersihan tak ada masalah. Tapi kalau semata-mata dia hanyalah semata-mata etika yang tak ada kaitan pun dengan kebersihan, tak ada kaitan pun dengan sunnah, maka tak payahlah terlalu berlebihan. Bukan salah, tapi tak payahlah melampau sangat. Relax je lah. Orang nak buat, silakan. Kalau ada orang yang tak buat, tak payah jadikan tu sebagai big deal. Dia sampai ke tahap kan, dia ikut negara lain negara lain. Dia punya cara susunan dia. Saya diceritakan oleh guru saya, dia kata ada seorang spy kena tangkap dengan sebab dia salah dari segi cara letak sudu garpu. Jadi nampak kata, dia ni bukan orang kita ni sebenarnya. Jadi cara letak sudu garpu tu pun boleh menyebabkan tersilap. Nampak beza satu tempat dengan tempat, satu negara dengan satu negara. Okay. Jadi kita tak kisah benda tu. Kita sukati nak buat. Tapi untuk diri kita, jangan kita pula berlebihan. Kalau orang hidang kita macam ni, kita dah apa lah. Baru je benda ni berlaku minggu lepas katanya. Ni apa, teko tu diletaknya sirap. Sirap letak dalam teko. Jadi orang ingat teh. Orang ingat TO. Sebab nampak warna dia macam, dia tak nampak merah sangat sebab warna bekas tu sendiri nampak kan. Lepas tu dengan cahaya apa semua, jadi orang ingat TO. Orang kata dia air panas. Ustaz, air panas ke air sejuk? Jadi AJK masjid dia tak tahu yang hidang tu orang lain. Air panas ke air sejuk? Saya kata saya minum air kosong je. Muncul dah saya minum air kosong je. Jadi saya minum air kosong. Yang diorang tu lah, sama-sama diorang pula. Air panas ke air sejuk? Air panas. Tuang-tuang, sirap. Diorang sama diorang lah pula. Apalah air sirap letak dalam teko. Gini-gini lah. Dia orang mula lah komplain sama-sama diorang. Saya diam je lah, tak ada apa-apa. Cuma nak ceritanya ialah kadang-kadang kita kan, ialah betul lah benda tu nak menggambarkan dan nak memudahkan orang. Jadi kadang-kadang kita tahu, kalau macam ni apa isi dia, kalau macam ni apa isi dia. Tapi nak cerita kat sini ni sebenarnya tawaduknya Nabi SAW. Nabi tak kisah. Benda-benda macam ni Nabi tak beratkan. Ya. Bukan semua minum dengan cawan emas, hujan.
Bekas emas haram. Bekas emas haram dipakai walaupun orang perempuan. Orang perempuan boleh pakai emas ni untuk perhiasan. Perhiasan, pakai gelang, pakai rantai boleh. Cawan emas, pinggan emas haram. Dia bukan kira lelaki perempuan kat situ. Dan dia bukan kira rakyat ke raja ke. Kalau emas betul-betul emas lah. Kalau warna je emas tak apalah. Tapi kalau betul-betul emas yang solid tu kan, dijadikan pinggan, dijadikan cawan, memang hukumnya haram. Itu memang tak boleh lah. Bekas emas memang hukum haram. Itu jelas. Ada kalau perhiasan emas laki haram. Tapi itu pun banyak orang lelaki pakai perhiasan emas zaman kita sekarang. Saya ingat ada seorang guru saya, Allahyarham, dah lama meninggal. Dia bila dapat anugerah daripada seorang sultan, anugerah tu emas tulen, dipakaikan dekat baju. Dipakaikan dekat baju dia punya apa? Dia punya pingat dia kan. Pingat dia tu. Jadi pingat dia tu memang emas. Dan memang emas solid. Pingat dia tu. Jadi dia bila dapat anugerah tu, bila sultan nak pakaikan dekat baju dia, kan sultan akan pakaikan dekat baju kan, anugerah tu kan. Dia tak bagi. Dia ulur tangan sini. Dekat sultan. Memang protokolnya salah lah. Sultan pun terkejut. Sultan pun terkejut. Dia minta ke tangan. Dia sultan bagi dia dekat tangan dia. Sultan tanya, kenapa tak bagi beta pakaikan? Dia jawab, haram ni emas. Saya orang lelaki haram pakai. Sultan pakai banyak tu. Lepas dia tak sebut lah pada sultan tu. Tapi dia cakap depan sultan tu relax je. Ini haram untuk orang lelaki sebab emas. Hukumnya haram. Jadi dia jawab direct je. Sultan kata apa? Sultan kata, kamulah orang pertama sekali pernah tegur saya bab ni. Dan selama ni bertahun-tahun saya bagi anugerah pada orang, tak pernah lagi orang cakap haram ke. Jadi kamulah orang pertama sekali yang bagi tahu saya kata rupanya haram ke. Sultan pun tak tahu benda tu haram. Okey. Jadi benda tu boleh berlaku. Tapi itulah. Satunya kata-kata berani lah. Berani lah. Tapi ada tubuh kita ni kadang dia kisah apa. Dia peduli apa. Kalau sultan kata tak jadilah bagi, better bagi, dah lah. Patik balik. Apa masalah dia? Dia pun bukannya kebulur nak benda tu, nak pingat tu. Okey. Ya. Orang perempuan tak ada masalah lah. Jam tangan dikira sebagai perhiasan. Tasbih itu yalah. Tapi dia bukan bekas lah. Yang diharamkan tu bekas. Inak dia panggil. Inak min zahab. Yang itu haram. Inak ni bekas. Bekas maksudnya sesuatu yang boleh, sesuatu yang ada ruang, yang boleh menempatkan sesuatu yang lain, yang boleh dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat lain. Itu dia panggil bekas. Dia panggil inak. So inak, bekas, contoh apa nama, pinggan, mangkuk, cawan, termasuk juga sudu. Itu pun termasuk dia panggil bekas. Sudu pun dia ada ruang yang mana kita boleh angkat satu ke satu tempat lain. Senduk, itu semua termasuk. Jadi semua tu tak boleh pakai emas. Okey. Seterusnya, bab yang berikutnya, bab maja'a fi sifati fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan tentang sifat buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan fakihah asalnya daripada perkataan ma yutafakkah. Tafakkah, yutafakkah maksudnya adalah bersenang-senang, berlazat-lazat, berseronok-seronok dengan makannya, sama ada ia adalah yang basah ataupun yang kering. Maknanya memang saja-saja makan, seronok makan. Dia bukannya yang jadi makanan ruji.
Itu asal perkataan fakihah. Jadi buah yang kita nak cerita ni bukannya yang dijadikan sebagai makanan ruji harian sebenarnya. Asalnya begitu. Okay. Sebab yang makanan ruji kita dah bincang itu dah. Nabi makan roti, Nabi makan lauk pauk kan. Itu makanan berat tu. Buah ni makanan ringan-ringan dah. Jadi yang ringan-ringan ni yang dia punya hukum dia lain dengan bab makan tu, sebab tu dia asingkan. Bab makan contohnya kita kata makan kena duduk, makan baca bismillah, duduk baca doa makan kan. Itu tak terpakai pada makanan yang ringan-ringan ni. Jadi makanan yang ringan-ringan ni tak ada dah maknanya kita nak makan buah temikai. Contohnya kita duduk bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina azabannar, bismillah wa ala barakatillah, duduk makan. Memang disunatkan baca bismillah, tentu sekali lah. Tetapi kalau kita nak makan tu dia punya adab-adab dia, macam contohnya jangan bersandar tu kan. Iaitu kalau macam jenis buah-buahan, kacang-kacang apa semua ni, dia tidak ada larangan. Dia lain dengan makan nasi. Makan nasi, jangan sandar macam tu kan. Tapi kalau makan buah, tak ada masalah. Duduk relax-relax, lepak-lepak, tengok TV, makan anggur contohnya, tak ada masalah lah. Jadi itu sebab diasingkan babnya, diasingkan. Lalu di kerana itu dah disebutkan contohnya, saya teringat disebut bab buah ni, benda yang sonok-sonok makan. Saya teringat Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama Syria yang hebatlah masya-Allah, meninggal dunia akhir tahun 90-an. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni, beliau ceritakan tentang pengalaman beliau ketika belajar di Mesir. Beliau tulis satu kitab tajuknya Safahat min Sabril Ulama. Kitab beliau banyak. Salah satu kitab beliau tajuknya Safahat min Sabril Ulama. Lembaran-lembaran daripada kesabaran para ulama dalam mencari ilmu dan menyampaikan ilmu. Jadi beliau ceritalah satu persatu, macam-macam lah. Salah satu dari kisah dalam kitab beliau ni, kisah tentang diri beliau sendiri. Banyak beliau ceritakan daripada zaman sahabat, zaman tabi'in apa semualah. Zaman ulama-ulama yang terdahulu punya cerita-cerita betapa mereka bersusah payah mencari ilmu tu. Tapi sampai pada bab, ada satu bab ni beliau cerita, ada masuk cerita beliau sendiri. Beliau kata, aku sendiri sepanjang aku belajar di Mesir, aku tak pernah membeli buah walau sekali. Sebab duit tak ada. Duit tak ada. Jadi aku tak pernah beli buah walau sekali. Sedangkan buah-buahan di Mesir ni buah-buahan yang sangat murah. Sangat murah. Buah kat Mesir murah. Dan segar-segar. Memang best lah. Siapa belajar kat Mesir, antara yang paling seronok sekali kat sana makan buah lah. Buahnya murah dan segar. Besar-besar semua. Sedap-sedap, manis-manis buah-buahan. Tetapi kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, sepanjang aku belajar kat sana, aku tak pernah beli walau sekali. Nak ceritanya, kesusah payahan beliau dalam menuntut ilmu dari segi kewangan waktu tu. Tak ada duit belajar. Okey, jadi buah ni bukan benda yang maknanya aku ada duit, buat apa aku beli buah? Baik aku beli makanan. Kalau aku beli buah, nanti aku tak ada makanan, aku lapar. Dia begitulah. Okey. Hadis yang pertama dalam bab ini, haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an Abdullah bin Ja'far qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-qitha'a bir-rutab. Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan qitha' dengan rutab. Qitha' diterjemahkan di bawah ini sejenis mentimun seakan tembikai susu. Kemudiannya makan pula dengan rutab, yakni korma yang baru masak atau setengah masak. Rutab, korma yang masih lagi basah. Korma yang masih basah. Korma basah. Dan tamar, korma yang dah kering. Rutab, korma yang masih basah. Dan rutab itu memang apa kata, sangat besar khasiat dia. Khasiat sangat banyak. Tapi bila Nabi makan dua ni, qitha' dengan rutab ini, timun seperti tembikai ini dan juga rutab, disebutkan oleh para ulama, dia macam yang biasa orang kita sebut, cuma
doktor-doktor dia tak setuju lah dengan benda ni. Istilah panas dengan sejuk. Kurma sifat dia panas, tembikar sifat dia sejuk. Jadi digabungkan keduanya sekali. Memang sebenarnya yang bagus gabungkan dulu yang panas dan yang sejuk, sebab tak nak ekstrim pada kita. Jadi kalau kita ambil yang panas je, nanti kita pula jadi panas, maknanya demam dan sebagainya. Kalau sejuk pun tak bagus juga untuk badan. Maka digabungkan kedua-duanya. Ini cara orang dulu-dulu punya cara faham. Orang kita pun macam tu lah kan? Ada makanan panas, ada yang makanan sejuk. Panas ni bukan sebab bau keluar dia, bau tanah, orang ambil daripada dapur. Panas ni hanya makanan tu sendiri kita panggil panas. Macam apa-apalah, durian kita kata panas, apa semua kan? Jadi panas. Jadi ada makanan kita panggil makanan panas, ada makanan sejuk kita panggil. Dia ilmu perubatan tak berapa setuju dengan istilah-istilah ni. Perubatan dia kata mana ada, kata kan. Ada panas sejuk tu tak. Okey. Ilmu perubatan ni macam-macam juga. Sampai kita kata yang ni aku makan angin, kata mana ada angin benda ni, contohnya. Cuma dia kata ada tengok kepada alergi seseorang. Ada orang dia tak kena dengan makanan, ada orang tak kena dengan makanan. Jadi bukan makanan tu sendiri, kau tu sendiri kan, ada masalah. Jadi kan, okay, tak apalah. So Nabi SAW bila pakai macam ni, para ulama bila kita baca dalam macam Tribun Nabawi dan sebagainya, mereka mengatakan ini memang cara pemakanan Nabi SAW, menggabungkan antara yang panas dan yang sejuk. Bila sebut kata panas tu sebab kurma ni panas, sebab Nabi SAW pernah halang Sayyidina Ali makan banyak kurma waktu bayi demam. Sebab dia panas, jadi tak sesuai untuk orang baru baik demam makan kurma. Jadi walaupun kurma tu makanan yang berkhasiat, tapi jangan makan. Ada waktu-waktu dia jangan makan. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Hadis yang berikutnya, jadi yang tadi kisah dia timun sebenarnya, dia timun, tapi timun dia timun yang gemuk-gemuk sikit tu lah. Lepas tu hadis yang berikutnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kul bitikh birrutab. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tembikai dengan kurma. Sekali lagi, tembikai sejuk, kurma panas. Okey. Dan jadi senang ceritanya makan pun Nabi jaga juga dalam bab cara pemakanan, kesihatan. Nabi jaga. Bukan main bantai je makan apa saja. Okay. Jadi cara pemakanan pun penting kan. Bukan kita ikut sunnah tu hanya pada jenis makanan, tapi cara pemakanan pun adalah sunnah. Jadi kalau macam doktor pesan pada kita, Kak, kalau makan ni bagus makan yang ni, yang ini zat dia macam ni, ini zat dia macam ni, bagus ambil yang ini sebab dia tinggi dekat iron, yang ni tinggi kan, contohlah. Jadi kita ambil itu dengan sebab zat-zat dia tu. Itu juga adalah sunnah sebenarnya. Itu yang disebut oleh para ulama bila mensyarahkan hadis ni. Bukan hanya jenisnya, tapi bila kita makan jenisnya juga, kita boleh ingatkan diri kita ini adalah makanan yang biasa dimakan oleh Nabi SAW. Maksudnya Nabi bukan hanya makan kurma aja. Ingat bila kita kata kurma aja sunnah, tak mesti. Hatta makan tembikai dan timun pun kita boleh niatkan ikut sunnah Nabi. Makan tembikai, tempat kita banyak tembikai kan. Tembikai, makan tembikai itu sendiri pun boleh niatkan sunnah Nabi SAW. Kenapa tembikai orang timur sebut timun Cina? Sebut timun Cina kan? Timun Cina. Cina yang banyak tanam lah. Tembikai. Okey. Seterusnya, hadis yang berikutnya daripada Humaid, beliau berkata Wahab wa kana sadiqan lahu an Anas bin Malik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara khirbiz dan rutab. Khirbiz tembikai Parsi yang berwarna kuning.
panggil Persian melon, kan? Berwarna kuning, bukan yang berwarna hijau, tapi berwarna kuning. Jadi di sana adanya yang dipanggil sebagai bitikh, ada yang dipanggil sebagai khirbis. Dia ada beza. Jadi bitikh temikai yang biasa, khirbis temikai yang di luar ni kuning. Okey, seterusnya hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya sama juga macam tadi, cuma yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah juga yang tadi, cuma beza sikit pada perkataannya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala al-bitikha bir-rutab. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan temikai dengan rutab. Apalah. Hadis yang seterusnya. Nabi SAW, disebutkan sini, orang ramai apabila melihat buah pertama berbuah, kana an-nasu idza ra'aw awwal samar ja'u bihi ila Rasulillah SAW. Itu akhlak para sahabat. Dapat buah yang pertama sekali keluar tu, mereka akan ambil bawa pada Nabi. Jadi kita pun boleh cuba amalkan benda ni. Kalau kita ada kebun ataupun ada pokok buah, tak payah kebun besar pun, ada pokok-pokok buah kat depan rumah, buah yang pertama sekali ranum tu ambil, bagilah kepada orang soleh yang ada dekat tempat kita. Ada tu imam ke, ada apa contohnya kan, bagi hadiahkan. Jadi memang Nabi punya sahabat punya cara daripada Nabi macam tu. Lepas tu Nabi SAW akan mendoakan, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Nabi berdoa, ya Allah, berkati kami pada buah-buahan kami, berkati kami pada kota kami Madinah kami ni, berkati kami pada sa' dan mud kami. Sa' dengan mud kita kata apa, cupak dan gantang kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Nabi Ibrahim mohon kepadamu untuk Mekah, aku mohon padamu untuk Madinah, sebagaimana yang telah dipohon oleh Nabi Ibrahim kepadamu untuk Mekah, dan yang serupa juga dengannya untuk aku berdoa untuk Madinah. Okey, so doa Nabi SAW dekat sini sebenarnya ini juga kata para ulama, sunnahnya apabila mendapat hadiah buah-buahan maka berdoa. Dan bukan sekadar doa yang biasa-biasa. Nabi SAW doa keberkatan, dan kemudiannya Nabi doa keberkatan tu dalam semua benda. Maksudnya pada buahnya, pada negerinya, juga pada alat-alat timbangannya, kan? Semua sekali diberkati oleh Allah. Kemudiannya hadis ini juga dijadikan dalil, sebahagian daripada dalil para ulama yang mengatakan bolehnya bertawassul dengan Nabi yang telah wafat. Sebab Nabi SAW bertawassul dengan Nabi Ibrahim. Ya Allah, Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu, Nabi-Mu. Jadi dekat sini juga dipanggil sebagai tawassul. Disebutkan nama-nama Nabi, nama Nabi yang terdahulu, dan disebutkan sifat-sifatnya. Sebab Allah sayang kepada Nabi Ibrahim, maka Allah Ta'ala telah makbulkan doa pada Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim doakan untuk Mekah, kan? Nabi Ibrahim doakan untuk Mekah, apa dia? Warzuqhum minas samarat, kurniakanlah kepada mereka daripada buah-buahan. Maka Mekah memang tak putus daripada buah-buahan, walaupun Mekah itu negeri yang kering kontang, bukan negeri yang subur, tapi buah-buahan ada banyak. Jadi doa Nabi Ibrahim untuk Mekah ni dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW bertawassul dengan Nabi Ibrahim. Ya Allah, Nabi Ibrahim telah berdoa begini. Dan disebutkan sifat Nabi Ibrahim itu adalah hamba-Mu, kekasih-Mu, Nabi-Mu. Dan sungguhnya aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Cuma dekat sini tak sebut kekasih-Mu, sebab dekat sini dipanggil sebagai
tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sekarang kat sini bahasa Arab dia, kalau kita perhatikan, Nabi sebut Nabi Ibrahim tu khaliluka. Khalil. Katanya Khalil. Kat Perak kita ni ada seorang YB nama Ustaz Khalil. Kawan baik saya tu kat Mesir. Jadi Khalil itu kekasih ataupun kawan paling rapat. Kalau manusia sama manusia kita kata kawan lah. Kamcing, member paling kamcing sekali dipanggil Khalil. Tapi dengan Allah Ta'ala tak sesuai lah kita sebut gitu Macam Nabi Ibrahim, kekasih Allah. So Nabi Ibrahim gelaran dia Khalilullah. Tapi Nabi Muhammad tak disebut Khalilullah, Nabi Muhammad disebut Habibullah. Antara Habib dengan Khalil, Habib lebih tinggi lagi. Habib lebih tinggi daripada Khalil. Dia macam ibaratnya kekasih dengan kawan paling baik. Kekasih lah lebih rapat berbanding dengan kawan paling baik. Yang paling dekat di hati adalah kekasih lah. Jadinya bila disebutkan begitu, Nabi Muhammad tak sebut. Nabi Muhammad sebut tadi apa dia? Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka. Tak sebut wa inni abduka wa habibuka wa nabiyuka. Sebab tawaduk. Tawaduk pada siapa kat sini? Pada Nabi Ibrahim. Sebab kalau Nabi sebut gitu, macam Nabi nak rendahkan Nabi Ibrahim ataupun nak tunjuk lagi hebat pula daripada Nabi Ibrahim kan? Tak nak kalah orang kata. Kan? Jadi macam tak nak kalah pula. Jadi Nabi tak sebut kataan habibuka tu. Nabi sekadar sebut inni abduka wa nabiyuka. Aku hamba-Mu dan nabimu. Dah. Kan? Dan ini juga dipanggil sebagai tawassul pada penerimaan doa dengan kehambaan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau berdoa pun memang salah satu cara yang bagus bila kita berdoa, kita sebut, ya Allah, aku ni hamba-Mu. Sebut begitu. Walaupun memang Allah tahu kita hamba dia. Dan kalau kita tak sebut pun memang kita hamba Allah. Sebab kita selalu ingat doa kita ni, kita bukan kita bukannya memberitahu Allah Ta'ala. Itu bukan bagi tahu. Doa bukan bagi tahu Allah Ta'ala. Doa ni konsep dia adalah kita menghambakan diri pada Allah. Kita menghambakan diri. Jadi jangan kita rasa kita ni memberitahu Allah Ta'ala. Kalau bagi tahu, seolahnya macam Allah Ta'ala tak tahu. Padahal Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi habis apa yang kita buat? Kita menghambakan diri pada Allah, dan Allah suka untuk kita menghambakan diri kepadanya. Okey. Jadi itu doa Nabi SAW. Kemudian aja sebutnya Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah, maka aku berdoa untuk Madinah. Seperti mana apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, dia bagilah juga pada Mekah, pada Madinah. Jadi Mekah ni diterima doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa untuk Mekah ni dua perkara. Satu pasal buah-buahan, yang itu ada kaitan dengan tajuk kita. Sebelum sebut pasal buah, Nabi Ibrahim doa waj'al afidatan minan nas, dan jadikanlah hati-hati manusia tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka, kepada penduduk Mekah. Maksudnya orang jadi seronok nak pergi Mekah. Itu doa Nabi Ibrahim. Satu, hati manusia ni dia cenderung ke Mekah. Yang kedua, buah-buahan. Dua-dua doa ni dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang seronok nak pergi Mekah, dan buah-buahan banyak kat Mekah. Maka Nabi Muhammad doa untuk Madinah sama macam Mekah.
dan akhirnya Madinah juga jadi orang seronok nak pergi Madinah, dan buah-buahan juga banyak di Madinah. Dan sampai hari ini orang pergi dari timur sampai ke barat. Orang pergi ke Mekah, orang pergi ke Madinah. Dan zaman kita, mungkin kita boleh katakan okey lagi lah, zaman kita ni banyak kemudahan. Tapi zaman dulu kan, zaman yang orang kata ish, tak teruk tu satu, nak pergi tu susah, lepas tu kat sana pun tak senang. Tempat kita lagi senang dari Mekah tu, tapi orang pergi juga, berebut pergi, sanggup dah yang tak sihat, yang apa meninggal atas kapal dan sebagainya. Yang penting nak pergi ke Mekah juga, nak pergi ke Madinah. Walaupun banyak yang kita kata tak selesa lah Mekah Madinah ni. Kalau orang dulu ni siap kena ambil air dulu, bawa air nak pergi ke Mekah tu, kena bawa air. Lepas tu tak kira lagi dengan ada orang dipanggil apa tu, perompak jalanan ni, merompak tengah jalan antara Jeddah nak sampai ke Mekah tu. Macam-macam dia punya cabaran dahsyat sangat. Tapi pergi, orang pergi juga ke Mekah tu, bersusah payah pergi ke Mekah. Macam tu juga ke Madinah. Zaman kita okey lagi lah, selesa, pergi ke Mekah, duduk kat Mekah, duduk kat hotel, okey lagi lah, selesa lagi. Walaupun hotel jauh ke hotel dekat ke, tetap selesa dengan orang dulu. Jadi kita kata doa Nabi Ibrahim dan juga doa Nabi Muhammad SAW ni memang betul-betul mustajab. Allah Ta'ala mustajabkan. Okey, seterusnya kata Abu Hurairah, kemudiannya Nabi SAW akan panggil budak yang paling kecil yang dilihat oleh baginda, dan baginda bagi buah tu kepada budak tadi tu. Okey, apa pengajaran dekat sini? Satu, kasih sayang Nabi kepada kanak-kanak. Nabi sayang kat budak-budak. Dan memanglah budak ni dia memang biasanya budak tu lebih lagi macam teringin dekat makanan, minuman yang ada kat sekeliling ni, dan tak segan-segan nak minta. Budak lebih lagi daripada orang dewasa kan. Biasanya macam itulah. Apa-apa pula makanan, minuman dan sebagainya, memang budak lah yang betul-betul beria lah, orang katakan beria je budak. Satu lagi pengajarannya disebutkan Nabi SAW hati orang yang suci. Dia tak pedulikan sangat benda-benda duniawi, melainkan setelah orang lain semua dah dapat. Jadi walaupun Nabi yang dapat buah tu, dan buah tu pula mungkin sedap, betul, tapi Nabi akan utamakan orang lain dulu berbanding dengan diri baginda sendiri, walaupun orang bagi tu pada baginda. Dan pengajaran juga daripada hadis ni adalah hadiah yang orang bagi pada kita boleh bagi orang lain, tak ada masalah. Bahkan Nabi bagi depan orang yang bagi tu pula. Boleh adanya. Sebagai kita rasa macam tak konon kan, macam tak menghargai kita. Tengoklah hadiah apa, dan cara kita bagi. Jadi cara Nabi SAW ni dijadikan contoh oleh para sahabat, nampak betapa Nabi sayang pada budak-budak. Contohlah, kita dapat aiskrim, orang bagi kita, orang belanja kita aiskrim, ada budak, kita bagi budak aiskrim depan orang yang bagi kita, rasa tak ada masalah kot. Orang yang bagi kita pun tak adalah sentak, kita bagi dia bagi kat budak pula, tak ada kan. Jadi okey je lah. Buah, kita dapat buah, kita bagi pada budak, tak ada masalah. Okey. Hadis yang seterusnya, hadis daripada Sayyidatina Rubai' binti Muawwidh ibni
Afra. Muawwiz ibni Afra ni bapa beliau ni adalah sahabat Nabi yang ikut berperang. Sahabat Nabi yang budak ikut perang Badar. Muawwiz dengan Muaz. Dia orang ni dua beradik. Seorang mati syahid, seorang lagi hidup sampai membesar. Jadi Muawwiz ibnu Afra ini anak dia namanya Rubaiyah. Rubaiyah binti Muawwiz bin Afra. Jadi beliau berkata apa? Muaz bin Afra. Muaz ni bapa saudara dia. Ni diorang ni lah yang bunuh Abu Jahal, betul. Ni dua beradik yang bunuh Abu Jahal, Muaz dengan Muawwiz. Dan Rubaiyah ni dibesarkan oleh bapa saudara dia, Muaz tadi. Muaz ibnu Afra. Jadi beliau kata apa? Muaz mengutus aku untuk bawa satu talam rutab. Rutab tadi kurma yang masih basah tadi. Di atasnya terdapat buah kisah zurb. Dia panggil kisah zurb, sejenis mentimun seperti tembakai susu, dan di atasnya terdapat bulu-buluan halus. Baginda Rasulullah SAW sangat suka buah kisah timun tadilah. Maka aku bawakan kepada baginda. Di samping baginda, waktu tu terdapat perhiasan yang sampai daripada Bahrain, yang baru sampai. Perhiasan banyak orang bagi pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengambil perhiasan itu dengan sebelah tangan baginda dan memberikan kepadaku. Cuma perkataan terjemahan ni kurang tepat sikit. Dia kata mengambil perhiasan itu dengan sebelah tangannya. Kalau kita baca dalam bahasa Arab disebutkan baginda memenuhkan tangan baginda dengan perhiasan tersebut, lalu baginda memberikan kepadaku. Maksudnya sebanyak-banyaknya yang baginda boleh pegang, bagi kepada Sayyidatina Rubaiyah ini. Waktu tu dia budak lagi. Jadi apa pengajaran dia? Pertamanya Nabi suka makan buah tu lah. Dia kata sebab diberikan kepada Nabi. Yang keduanya pemurahnya Nabi. Nabi bagi itu sebanyak-banyaknya. Padahal baru dapat. Kalau kita orang bagi harta, biasanya mesti simpan dulu. Nabi tidak. Baru je dapat, terus bagi ke orang. Itu cara Nabi SAW. Sangat banyak memberi. Dan balas kebaikan dengan kebaikan bakal lebih. Bayangkanlah bagi kurma dengan timun, dapat balasan perhiasan emas perak. Bayangkanlah, balas dengan lebih baik. Okey. Yang seterusnya, hadis ini juga menjadi pengajaran apa dia punya fiqah dia. Bolehnya bagi kanak-kanak itu diberikan perhiasan. Kanak-kanak perempuan ni, kan budak perempuan kan, Rubaiyah ni, Sayyidatina Rubaiyah ni budak perempuan ni. Jadi diberikan perhiasan oleh Nabi SAW. Jadi boleh. Sebab ada orang dia tanya hukum ni kat saya. Saya pernah cerita dulu. Dia kata macam mana, dia tanya, dia kata bila dia bagi perhiasan emas dekat anak dia, anak dia kecil lagi kan, anak perempuan. Dia kata, Ustaz, bukankah jadi macam saya dan membesarkan anak saya ni dengan cinta pada dunia? Baguslah dia fikir macam tu. Tapi sebenarnya tidak. Kita bagi pada budak tu cincin emas ke, rantai emas ke, gelang emas ke, dia tak menjadikan budak tu cinta dunia, melainkan kita yang asyik berlebih-lebihan menunjukkan cinta kepada dunia tu. Jadi kalau kita tak menunjukkan cinta kita berlebih-lebihan pada dunia, anak kita akan dibesarkan bahawasanya dunia ni tak ada apa-apa. Jadi kita kata apa? Bukan salah untuk bagi perhiasan kepada kanak-kanak. Ini Nabi SAW buat kepada Sayyidatina Rubaiyah. Begitu juga hadis yang berikutnya, Nabi SAW, aku datang menemui baginda dengan satu talam rutab dan zurab. Dekat sini disebutkan zurab saja, tak sebut kisah zurab. Baginda berikan kepadaku perhiasan sepenuh tangannya. Okey, tak apalah. Qalat zahaba, ataupun emas. Perawi ragu. Jadi ada kemungkinannya pun emas yang diberikan oleh Nabi SAW. Allah. Ada soalan?
Subhanallah, Nabi dengan kanak-kanak ni. Nabi tak berkira bagi pada kanak-kanak. Kalau kita lah kan, kadang mungkin kita akan kata apa? Kita kata lah budak. Dia nak bagi buat apa? Bukan dia kata nak menghargai pun. Lagi yang beli kat pasar malam sudah. Itu kita lah. Jadi kita tanya pada diri kita sendiri je lah, macam mana kita dengan kanak-kanak kan? Dan juga macam tadi lah, buah-buahan tadi kan, kita makan apa pun boleh niatkan ikut Nabi SAW. Makan buah-buahan lah. Buah-buahan yang ada ni disebutkan tadi, ada beberapa jenis buah. Labu tak dipanggil buah kan? Labu dulu kita tu bab makanan ruji kan, sebab dia makan dengan roti. Jadi maknanya kita makan dengan nasi lah kan. Nabi makan dengan roti, itu termasuk dalam lauk. Dia lauk. Labu dikira lauk. Kalau kurma, temikai, timun, itu buah. Apa lagi yang tadi dalam hadis? Kurma, timun, temikai kan. Letak kurma lah kan, cuma kurma basah. Pakai susu. Temikai lah. Berapa jenis temikai tak apalah. Timun. Dia tu yang dalam Quran kan. Itu dalam Quran ada sebut. Rumman kan. Buah rumman, buah delima, pomegranate. Itu tak ada dalam hadis ni kan? Tak ada. Dia lebih kepada buah yang disebut dalam Al-Quran. Adalah kebaikan dia, of course ada kebaikan dia. Bahkan pakar-pakar sains pun kaji, memang salah satu buah yang paling berkhasiat kan, buah delima ni. Betul lah, buah delima banyak khasiat. Cuma kita tak adalah macam jumpa dalam hadis ni Nabi makan, macam mana Nabi makan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Soalan pasal mimpi tu lah. Dalam mimpi? Oh, tunggu jadi mimpi. Tanda ajaran sesat, yang cakap itu. Tanda ajaran sesat atau sesuatu ajaran baru diambil dari mimpi ketemu Nabi dan menerima arahan baginda dari mimpi tersebut. Tanda ajaran sesat adalah apabila orang gunakan mimpi jumpa Nabi, membuat satu arahan yang baru yang Nabi tak pernah suruh. Satu ajaran yang baru yang Nabi tak pernah suruh, dan bercanggah pula dengan syariat. Barulah kita kata dia ajaran sesat. Kalau benda tu bukan bercanggah dengan syariat, maka dia bukan tanda ajaran sesat. Bahkan mungkin orang tu memang orang yang soleh, yang dapat mimpi jumpa Nabi SAW. Jadi kita kena tengok dah pula, dia punya kayu ukur ajaran sesat ataupun tidak. Kita kena tengok secara kolektif, bukan tengok satu sifat aja terus kita kata dia tu ajaran sesat. Kalau ajaran sesat, contohnya makan nasi, jangan kita kata orang makan nasi semua ajaran sesat. Orang yang ikut ajaran sesat sembahyang 5 waktu juga. Jadi bukan itu sebagai tanda kesesatan dia. Tanda kesesatan itu perlu diukur dengan neraca syariat. Jadi bila diukur dengan neraca syariat, tengoklah pula apa yang disebutkan tu dalam mimpi tu bertepatan dengan syariat ataupun tidak. Kalau tak bertepatan dengan syariat, memang pastilah salah. Itu bukan Nabi yang dijumpa. Tapi kalau bertepatan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tak mustahil memang itu adalah Nabi SAW. Dan kita tak kata pasti itu Nabi. Tapi kalau orang yang bermimpi itu tahu. Contohnya orang yang mimpi itu orang alim. Dia tahulah
nak membezakan Nabi SAW dengan yang bukan Nabi. Contohnya, ya, dia tahu sebab dia dah belajar apa sifat-sifat Nabi SAW. Jadi dia mimpi dan dia tahulah, okey, ini Nabi, yang aku jumpa ni Nabi, dan adalah tanda-tandanya. Kemudiannya yang disampaikan pula memang bukannya benda bercanggah dengan syariat, maka dah selesai. Jadi kita tak payah jadikan tu sebagai isu. Bahkan sepatutnya kita lebih rasa kagum dan kita rasa cemburu. Kita pun nak mimpi jumpa Nabi SAW. Dia pelik bila orang mimpi jumpa Nabi, kita nak jadikan benda tu sebagai bahan untuk mengutuk orang. Kalau orang yang berhati bersih, biasanya bila dengar orang mimpi jumpa Nabi, dia lebih kagum. Dia lagi, Allah, dia ni dapat mimpi jumpa Nabi, seronoknya, kan? Betul kan begitu. Jadi peliklah bila ada orang lain mimpi jumpa Nabi, dia pula melenting, kata orang ni ajaran sesat. Betul, saya tak nafikan macam saya sebut tadi, ada ajaran sesat. Memang pun dia gunakan mimpi jumpa Nabi tu sebagai point dia. Sebab tok guru dia tu bukan tok guru, maka dia gunakanlah mimpi jumpa Nabi itu sebagai satu perkara, satu cara untuk memberi arahan kepada orang di bawah dia dan nak menimbulkan ketaksuban. Dia kata ni Nabi yang ajar ni. Jadi orang pun ikut. Oi, Nabi yang ajar, kena buatlah. Nabi ajar, kena buatlah. Dan sebab dia memang tak reti apa yang Nabi ajar, dia terpaksalah guna mimpi. Tapi bila tok guru, dia bukan macam tu. Dia tak perlu pun nak tambahkan ketaksuban orang kepada dia atau sebagainya, sebab orang memang dengar cakap dia. Jadi bila diceritakan tentang mimpi jumpa Nabi SAW tu, pastilah ada sebab-sebabnya. Kenapa dia ceritakan? Sebab cerita mimpi jumpa Nabi ni pun biasanya para ulama dia tak cerita macam tu aja. Dia bukan secara terbuka tiba-tiba cerita, tapi biasanya adalah tu faktor-faktor yang tertentu yang menyebabkan diceritakan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah pada pagi ni kita baca dulu sedikit tali ringkas untuk Ahmad Faisal bin Abdul Muttalib yang baru meninggal dunia kerana kanser paru-paru, umur baru 47 tahun, dan mudah-mudahan kita baca ni sampai pahalanya kepada arwah, dan juga kita bacakan juga dan niatkan juga untuk ibu bapa kita, guru-guru kita, para aulia, para ulama yang terdahulu, serta muslimin dan muslimat sampai kepada hari kiamat. Ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin sallallahu wasallamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala alihi wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi man ijtama'na huna bisababi Ahmad Faisal bin Abdul Muttalib wa usulihi wa furu'ihi, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad
ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح المرحوم أحمد فيصل بن عبد المطلب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين والديهم هم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وإياهم ممن قلت لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Buku Wasail Usul tu, Wasilah Menuju Rasulillah tu yang boleh lepas kita jual tu ada lagi dekat luar. Dan juga kalau nak dapatkan